اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Abdullah bin Ibrahim Al-Jabi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikehendaki dengan juru bahasa dan yang menunjuk itu ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dia kan Muhammad, dan ditabarkan dia, ditabarkan Muhammad. Ditabar makna dilantik, ditabar sebagai rasul. Itu sambungan pada mukadimah dululah. Ya ma'syara apa tadi? Itu wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatih wa dalilu wahdaniyatih sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizat lita'yidi risalatih wa tasdiqi hidayatih. Jadi kata dulu ala turjumani uluhiyatih, atas juru bahasa ketuhanan. Lepas tu dia pun sebutlah apa maksud juru bahasa situ, siapa yang juru bahasa tu. Maka dia kata, dan dikehendaki dengan juru bahasa dan yang menunjuk itu. Juru bahasa itulah turjumanu uluhiyatih, dan menunjuk, dan yang menunjuk itu wa dalilu wahdaniyatih, ialah penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dia, yang dibangkitkan Muhammad, dan ditabarkan dia, ditabarkan Muhammad. Ditabar makna dilantik jadi rasul. Hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan dia, dikuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala mukjizat yang mengalahi. Mukjizat dia kait sifat yang mengalahi. Sebab apa? Sebab mukjizat itulah sebagai tanda pertamanya dia jadi rasul dan untuk melemahkan musuh-musuh Islam ketika itu. Jadi orang kafir yang nak bukti bahawasanya dia itu seorang rasul, maka Nabi SAW boleh membuktikannya dengan mukjizat. Belah bulan ke,
Tu pokok mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi salam ke. Batu berzikir di tangan Nabi SAW ke. Itu semua mukjizat-mukjizat yang boleh mengalahkan dan melemahkan puak-puak yang bukan Islam, supaya percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasul, segala mukjizat yang mengalahi oleh Rasul dengan mukjizat itu akan segala lawannya lawan Rasul. Lawan makna musuh. Daripada mendatangkan seumpamanya, yakni seumpama mukjizat. Untuk mengalahkan puak musuh daripada mendatangkan mukjizat seumpama dia. Jadi seolah-olah mukjizat itu tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa melainkan kepada Nabi dan Rasul. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna bila kata perbahasan berkaitan dengan mukjizat itu mengalahkan musuh, maka dia pun bahaslah sikit apa itu mukjizat. Yang tahunya mukjizat itu perkara yang luar adat. Perkara yang luar adat ni banyak. Antara mukjizat, kemudian dia punya mukjizat, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Rabbi, panggil apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, istidraj, mukjizat, karamah, ma'unah. Itu semua tu benda luar adat. Tapi di sini benda luar adat yang dibahaskan ialah mukjizat. Maka dia kata, dan makna mukjizat itu khabar perkara yang menyalahi adat satu. Perkara menyalahi adat jadi umumlah, merangkumi karamah, merangkumi isti'anah, ma'unah, merangkumi istidraj. Itu perkara yang menyalahi adat. Dan mencarikan adat yang zahir dan timbul. Zahir dan timbul tu atau muradih lah. Dengan makna yang sama. Zahir itu makna samalah timbul. Jadi zahir dan timbul di atas tangan Rasulullah. Rasulullah secara umum lah. Tapi bila diitlaqkan lafaz Rasulullah itu kena kepada Nabi SAW. Kalau disebutkan nama, maka barulah tuju pada nabi-nabi yang tertentu. Jadi contoh nak kata Nabi Musa, kita tak akan faham bila sebut Rasulullah tau. Kita akan kata Nabi Musa gitu. Baru faham kepada Nabi Musa. Tapi kalau kata Rasulullah, automatik kita akan faham Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua 25 orang rasul dan lebih itu ialah Rasulullah juga. Bukannya Nabi SAW saja Rasulullah. Jadi di atas tangan Rasulullah bukan bermakna tangan sungguh, dengan makna di bawah genggaman dia lah, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala beri di bawah genggaman dan kekuasaan Rasul itu untuk menunjukkan mukjizat pada diri dia. Dan keluar ia mukjizat itu daripada Rasul, serta mendakwa ia Rasul akan risalah Rasul. Mukjizat ini berlaku apabila zahir, dalam keadaan dia mengaku jadi Rasul. Beza dengan karamah. Ini nak membezakan dengan karamah. Karamah zahir juga di tangan orang-orang wali Allah Ta'ala, orang-orang salih. Dia panggil sebagai karamah. Tetapi bukan dakwa risalah, bukan dakwa dia tu jadi Rasul tadi. Dalam kitab Hidayatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala sebut bahwasanya Rasul itu, Nabi itu tidak boleh diusahakan untuk jadi. Tak nak jadi usaha kita zikir banyak kau jadi Nabi, tak boleh. Kalau itu wahbatullah. Yang boleh kita usahanya ialah jadi wali Allah Ta'ala. Itu boleh usaha melalui amalan dan sebagainya. Sehingga kita mendapat karamah. Jadi karamah ataupun selain daripada mukjizat itu tidak ada padanya dakwah risalah. Inilah yang mengeluarkan selain daripada mukjizat kepada ta'lih ni. Kemudian kata dia, lagi pula yang mengalahkan segala lawannya lawan Rasul. Adapun karamah, ma'unah, istidraj dan sebagainya bukan untuk melawankan pihak musuh dah. Tahap mukjizat saja dia mengalahkan pihak musuh. Mukjizat saja dia itu mendakwa sebagai Rasul. Dua inilah yang bezakan antara mukjizat dengan perkara adat luar adat biasa yang lain.
Macam mana yang kata mengalahkan tu? Dengan bahawa tu taswir bagi kata mengalahkan lawan. Dengan bahawa lemah mereka itu musuh, dan tiada pandai mereka itu musuh daripada mendatangkan seumpama mukjizat. Jelas itu. Maka iaitu apa? Iaitu mukjizat amat banyak. Bila kata Nabi SAW itu dibenarkan dia dengan diberikan mukjizat, kemudian dia bahas pula apa maksud mukjizat, kemudian sekarang dia bagi contoh pula, contoh mukjizat Nabi SAW. Maka dia kata setengah daripada yang amat banyak itu ialah kalamullah ta'ala. Apa kalamullah? Iaitu kalamullah, Quran yang amat mulia. Dipanggil Al-Quranul Karim. Jadi dia kaitlah iaitu Quran yang mulia, sebab takut kata kalam Allah tu sifat perkata pula. Yang ada sifat kalam di Tuhan tu bukan. Kerana sifat kalam Allah Ta'ala ada dua. Kerana kalam itu ada dua. Kalau atas dasar nak bahas secara dua, iaitu sifat nafsi, kalam nafsi dengan kalam lafzi. Jadi kalam nafsi sifat perkata yang ada di zat Tuhan. Kalam lafzi itu tidak ada di zat Tuhan, itu adalah lafaz. Jadi kalam di sini dengan makna kalam lafzi, itulah Al-Quran. Kadang khusus diturunkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Adapun Taurat, Injil, Zabur bukan kepada Nabi SAW, tapi Nabi-Nabi yang lain. Quran yang amat mulia, yang lemah segala manusia daripada mendatangkan seumpama Quran. Itu contoh. Contoh mudah yang ada mukjizat Nabi SAW sampai sekarang ialah Al-Quranul Karim. Tak ada seorang pun boleh cabar, boleh buat Al-Quranul Karim. Sebiji misal Al-Quran Karim tadi. Melainkan padanya ada cacat. Allah Subhanahu Wa Taala mencabar puak-puak musyrikin Mekah dulu, so buat macam Quran, satu Quran. Lepas tu Allah Ta'ala bagi diskaun, tak payahlah buat satu Quran, buat satu surah yang sama macam Quran. Tak boleh juga buatlah satu ayat macam Quran, walaupun kamu guna bantuan kamu sendiri pun, buatlah. Tak boleh buat sampailah kiamat. Itulah mukjizat. Dengan ijma' ulama lah. Dengan mana ijma' ulama, Al-Quran itu ialah mukjizat dan tak ada siapa yang boleh melaksanakan dan mencipta seperti mana Quran. Dan dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi ijma' nas Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Arti firman Allah Subhanahu wa taala, katalah olehmu ya Muhammad, sungguhnya jikalau berhimpun segala manusia dan jin atas bahawa mendatang mereka itu manusia dan jin dengan seumpama ini Quran, niscaya tiada mendatang mereka itu manusia dan jin dengan seumpama Quran. Dan jikalau adalah setengah mereka itu manusia dan jin, bagi setengah menolong sekalipun. Setengah mereka itu manusia dan jin, bagi setengah, yakni setengah daripada manusia dan jin menolong sekalipun. Walaupun begitu royah dia tidak boleh buat juga, tak boleh buat Quran. Ini dalil berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mencabar untuk buat satu Quran. Ayat yang lain Allah Taala bagi diskaun, buat satu surah beberapa ayat sahaja. Tak boleh juga. Walaupun dibantu sebahagian dengan sebahagian lain, tak boleh juga buat Quran. Kerana Quran ni mukjizat, kalamullah. Tu. Kemudian kata Muhassan ni, dan setengah daripada mukjizat ialah Isra' dan Mi'raj. Berlakunya Isra' dan Mi'raj dalam tempoh yang sangat sekejap, dalam keadaan ketika itu tak masuk akal kalau ikutkan. Tak masuk akal dengan mana dari sudut adat lah, bukan dia kata mustahil akal ni.
Tak masuk akal lah orang kata ketika itu macam mana Nabi SAW boleh pergi kepada Palestin, Baitul Maqdas, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis itu dengan kadar yang semalaman. Bahkan dalam kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, ketika Nabi SAW balik, tilam ataupun tempat tidur yang dia tidur tu masih lagi panas. Kerana masih lagi baru ditinggalkan. Punya lajunya peristiwa tersebut Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' pun orang tak percaya dah ketika itu. Ada yang tak percaya, ada yang percaya, ada yang tawakuf. 3 mazhab. Belum dia cerita Mi'raj lagi, baru cerita Isra' je. Orang dah goyah dah. Petah lagi cerita Mi'raj. Tu. Jadi itu salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlakunya Isra' Mi'raj itu tak ada orang boleh buat. Ada orang boleh buat Mi'raj tak boleh. Kena pergi langit. Sampai ke atas tu tak akan sampai. Langit tambah tak akan habis. Berapa ratus tahun kita pun mati dulu. Tu. Sebab tu Nabi SAW pergi dengan burak itu melalui kelajuan cahaya yang menembusi semua alam-alam tu. Kemudian dan memberi salam batu, yakni memberi salam oleh batu, yakni pada ketika Nabi SAW hendak qada hajat. Yakni pada ketika Nabi SAW nak qada hajat. Nak qada hajat, batu tu bagi salam kepada Nabi SAW. Kalau kita benda yang jamadat ni, dia panggil kategori jamadat. Jamadat ni tidak ada hayat, tidak ada sifat berhidup. Lepas tu timbul persoalan. Dan kalau kita belajar mantik contohnya, batu, pokok semua ni dia panggil jamadat. Dia tak panggil hayawanat. Dia panggil jisim ni ada dua. Jisim ni ada dua. Pertamanya hayawanat, keduanya ialah jamadat. Hayawanat ni aidul hayah, benda yang ada sifat hayat. Contohnya binatang. Jadi nak tahu dia tu ada sifat hayat macam mana? Dia boleh bergerak dengan ikhtiar dia. Tu ada sifat hayat tu. Binatang ke, sperma ke, dia gerak tu. Sperma tu gerak sendiri. Bukan orang gerakkan dia. Maksudnya dia itu jenis zul hayat. COVID-19 ke, batu manusia ke, jin ke. Jadi semua tu adalah hayawan. Al-jamadat lawan dia, iaitu yang benda yang tak ada hayat. Kalau gerak pun gerak dengan ittirari, dengan digerakkan oleh orang lain, bukan dia sendiri nak gerak. Maka macam mana tiba-tiba kita kata batu yang jamadat ini boleh cakap? Jadi kita kata jamadat di situ ala sabilil ghalib, atas jalan ghalib lah. Bukan atas jalan luar adat. Atas jalan ghalib yang pada adat dia itu jamadat, tidak ada hayat. Tapi kalau atas dasar luar adat, dia itu atas jalan selain pada jalan ghalib, maka boleh jadi dia bercakap. Macam batu ni cakap dengan Nabi SAW. Kemudian dan pohon kayu atas Nabi SAW beri salam atas Nabi SAW. Pohon kayu tu pokok lah. Pokok bagi salam pada Nabi seorang satu hari, seorang badui cabar Rasulullah, kalau kamu boleh gerakkan pokok tu mari sini, aku masuk Islam. Nabi pun panggil lah. Tak keluar akar dia tu, akar pokok tu pergi pada Nabi. Lepas tu badui tu pun masuk Islam. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan tadi batu ni anak batu pula kecil lagi lah. Tadi batu besar sikit, anak batu ni kecil. Jadi anak batu yang Nabi SAW pegang ni tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ingat dah. Dan Sayyidina Umar pun ada juga, Sayyidina Abu Bakar pun ada juga. Cuma bukan dia tasbih. Ada yang tahmid, ada takbir. Cuma tak ingat mana satu, Umar ke Abu Bakar. Jadi kalau Umar dan Abu Bakar berlakunya batu tersebut tahmid ataupun tasbih ataupun takbir, itu menunjukkan karamah lah. Dia tak panggil sebagai mukjizat, sebab dia bukan dakwah sebagai Rasul. Kemudian dan teriak menangis batang tamar tiang Masjid Madinah. Yang mana ketika Nabi SAW menggunakan batang tiang tersebut ketika berkhutbah, tiba-tiba ada orang beri khutbah ataupun tempat khatib yang baru, dia pindah situ sebelah dia. Maka potong apa nama tu, batang tamar tiang Masjid Madinah yang selalu Nabi SAW berdiri itu menangis. Sebab apa? Sebab tidak digunakan lagi oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan mukjizat. Sampai tak tu.
dan lain daripada yang tersebut itu. Dan hanya sungguhnya ada nyo dan hanya sungguhnya sya'an dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala mukjizat itu kerana mengkuatkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noktah. Itu berapa kali dia ulang dah. Kemudian bila sudah habis berkaitan dengan mukjizat, maka dia bahas pula apa itu risalah. Kata dia, dan makna risalahnya risalah Rasul di sini, di mana? Di dalam kitab Faridah ni, ialah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasulullah Ta'ala. Macam mana? Dengan bahawa adalah mukjizat itu menunjuk ia mukjizat atas betul dakwa Rasul, dan mengaku Rasul akan jadi Rasul itu. Doktor belik sikit ayat dia. Biasalah kita lama tu. Risalah ni apa dia? Iaitu Nabi SAW jadi Rasul tu ya. Arsala yursilu irsalan. Jadi risalah ni utusan. Jadi apa maksud utusan? Nabi jadi Rasul. Itulah sudut istilah sinilah. Sudut bahasa Arab sama juga. Risalah Rasul. Apa dia? Rasul biasanya kena pada postman. Postman tu Rasul lah. Sebab dia utusan untuk menghantar barang pada kita. Tapi Nabi SAW utusan untuk menghantarkan agama Allah Ta'ala pada kita. Lagi sikit tu. Kemudian dengan bahawa tadi, maka jadilah ia mukjizat itu menolongkan atas dakwa Rasul dan mengaku Rasul itu hingga dipercahayakan keadaan jadi Rasul sungguh dan sebenar. Mari yang mukjizat itu, Nabi SAW asalnya mengaku jadi Rasul, orang ramai tak percaya, maka dengan mukjizat itulah akan menguatkan lagi dan bukti bahawasanya betul-betul Nabi SAW itu sebagai seorang Rasul. Mudah tu. Dengan ditilik kepada demikian itu mukjizat. Macam mana tahu betul dan kuatnya bukti bahawasanya dia itu risalah? Dengan mukjizat itulah. Mukjizat yang Nabi SAW zahirkan. Tu habis. Dan kerana membenarkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni terjemah mana ni? Terjemahan pada Syekh Ahmad Fatani tu dulu. Iaitu dia kata Muhammadinil mab'uthi bi bahiril mu'jizat li ta'yidi risalatih wa tasdiqi hidayatih. Wa tasdiqi hidayatih. Itu maksud dia. Itu terjemahan dia. Dan kerana membenarkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu masih lagi illah kenapa diberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ialah tasdiqu apa dia? Untuk apa? Li ta'yini risalati, untuk menguatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang utusan Allah, wa tasdiqi hidayati, dan untuk membenarkan bahawasanya dia petunjuk yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata, dan kerana membenarkan penunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk atas sebenar penunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mukjizat tersebut. Ini mudah ni. Menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenar-benar penunjuk yang majazi. Allah Ta'ala penunjuk yang hakiki. Penunjuk itu beri hidayah. Nabi SAW bukan yang beri hidayah pada hakikat dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri hidayah pada hakikat dia. Tapi Nabi SAW boleh dipanggil beri hidayah, tapi beri hidayah majazi. Bukan maksudnya Nabi SAW boleh sungguh ubah kawan tu masuk Islam tak. Ala kulli hal, semua bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW hanya usaha ikhtiar memberikan hidayah, tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah yang hakikat. Jadi insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Tu. Jika ada kehendak, jadilah. Kalau tak ada kehendak, tak jadilah. Habis.
Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah ia Nabi SAW sebab bagi membenar manusia dan percaya manusia. Ataupun boleh jadi gini, dan maka betul lah, maka jadilah ia Nabi SAW, ataupun jadilah ia mukjizat tu sebab bagi membenar manusia, yakni membenarkan oleh manusia dan percayanya manusia dengan penunjuk Nabi SAW. Dengan sebab mukjizat itu orang percaya apa yang menunjuk oleh Nabi SAW. Apa yang menunjuk tu iaitu penunjuk tu, perkataan. Dengan makna perkataan dan perbuatan Nabi lah akan datang. Perkataan, perbuatan dan takrir Nabi SAW. Perkataan dengan makna Nabi SAW cakap. Perbuatan dengan makna Nabi SAW buat, sahabat nampak. Takrir pula Nabi SAW diam. Sahabat buat satu benda, Nabi SAW diam. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Tu takrir lah. Itu semua menunjukkan ada hukum berlaku setiap satu tu. Maka dia kata seperti berkatanya Nabi SAW, bermula Tuhan kamu tu satu. Tu petunjuk ya. Allah Ta'ala ni, Tuhan ni satu. Tapi orang percaya tak? Boleh jadi orang percaya, boleh jadi orang tidak. Maka dia datangkan mukjizat. Tu sungguhlah kawali Rasul kata Tuhan ni satu. Kemudian kata dia, dan umpama bermula Tuhan kamu tu satu. Dan aku jadi Rasul. Dia dakwah, aku jadi Rasul. Kalau Rasul dengan Nabi ni memang kena dakwah jadi Rasul, supaya orang tahu, ada Nabi, dia ni Rasul, dan supaya orang tak menyakiti dia. Kalau menyakiti dia, lebih kurang akan dibalakan dan diberikan kesiksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bagi tahu. Dan umpama aku jadi Rasul. Kemudian mengiringilah oleh musannif pengarang kitab kita Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala akan selawat dan salam atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikutkan Nabi, tiada dengan asing. Dengan mana dia selawat kepada sahabat, selawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jalan tabi'. Itulah yang sepatutnya. Tapi kalau dia tidak atas jalan tabi', tapi atas jalan ifrat mana asing, contoh kita kata Allahumma salli ala alihi Muhammad, Allahumma salli ala sahbihi Muhammad wa ala sahbihi Muhammad wa sallim. Tidak ada nama Muhammad situ. Tidak ada selawat pada Muhammad, pada selawat kepada keluarga, ada. Dia terus direct Allahumma salli ala sahbihi wa sallim, Allahumma salli alihi wa sallim. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi sunat selawat ke atas keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi selepas disebut selawat pada Nabi atas jalan tabi'. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Betul. Sebab apa? Kerana selawat atas lain daripada anbiya dan malaikat, selain para nabi-nabi dan para malaikat, harus ia selawat dengan ittifaq. Boleh dari sudut selawat, boleh. Selain pada malaikat, selain pada anbiya, boleh tak kita selawat kepada selainnya? Boleh, tak ada masalah. Tetapi qaidnya jika dengan jalan mengikut Nabi, atas jalan tabi', maka kena sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tak boleh juga menjadi Allahumma salli ala alihi wa ala Muhammad. Tak boleh juga, dia kena Muhammad dulu. Kena utamakan Muhammad dulu, barulah selawat selepas itu atas jalan tabi'. Selawat pada keluarga dia ke, sahabat dia ke, sila. Tu. Bahkan ditentukan selawat dan salam itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini dalil. Bila Nabi SAW ditanya macam mana nak selawat kepada kamu, dia pun jawab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma kita tambah atas jalan ta'dib, atas jalan beradab, kita tambah sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita tambah sahbihi lah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu artinya, hei Tuhanku, selawatlah olehmu. Apa selawat? Yakni beri rahmatlah olehmu atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Noktah. Itu satu. Kenapa diselawatkan kepada keluarga Nabi
dan sahabat Nabi atas jalan tabi'. Dan lagi kerana ditegahkan daripada selawat dengan tidak sebutkan padanya pada selawat, tidak sebutkan keluarganya, keluarga Nabi SAW, ada tegahan. Dengan makna bila tidak selawat kata Nabi, kita hanya Allahumma salli ala Muhammad naqtah, itu makruh. Itu makruh, tak haram. Larang-larang tu makruh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makruh. Kena tambah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Paling kurang tu wa ala alih. Sudah. Dan juga makruh bila kita tak tambah wasallim. Dia kena salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu selawat dan berikan kesejahteraan, berdoa kesejahteraan kepada mereka, kepada Rasul dan kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. So selawat kepada Nabi SAW dan mendoakan kesejahteraan. Kalau kata Allahumma salli wa sahbihi, Allahumma salli alihi wa sallim, makruh sebab dia tidak ada Muhammad. Kalau Allahumma salli ala Muhammad wa sallim saja, makruh sebab tidak ada alihi wa sahbihi. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, makruh sebab tidak ada sallim. Kalau Allahumma sallim ala Muhammad, makruh juga kerana tidak ada salli. Yang kata salli dan sallim tu khilaf lah. Ada yang kata makruh, ada yang kata khilaful aula, ada yang kata tak ada makruh. Dia khilaf situ. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan mengkiaslah dan mengkiaslah oleh Abu Muhammad Al-Juwaini akan salam dengan selawat pada yang ghaib, tiada pada yang mukhatab. Kerana bahawasanya disunatkan salam itu dengan asing padanya. Ni tak tahu ni apa dia ni. Atau mengaji mutawakuh ni, wallahu alam. Dan mengkiyahlah oleh Abu Muhammad Al-Juwaini akan salam dengan selawat pada yang ghaib, tiada pada yang mukhatab. Kok mana tak tahu tu. Wallahu alam apa dia tu. Mengkiyahlah oleh Abu Muhammad Al-Juwaini akan salam dengan selawat pada yang ghaib. Kalau zahirnya dhamir ghaib lah. Kemudian tiada pada yang mukhatab, yang tiada pada dhamir mukhatab, yang tiada diqiyaskan pada dhamir mukhatab. Kerana bahawasanya disunatkan kepadanya, disunatkan selawat pada mukhatab tu dengan asing padanya, pada selawat mukhatab tu. Tak tahu tu, kena cari. Tu. Apa dia tu? Selawat secara mukhatab lah ke mana? Faham. Mungkin inilah. Mungkin lah. La'alla. Dia kata, dan dikiaskan oleh Abu Muhammad Al-Juwaini akan salam dengan selawat pada yang ghaib. Sekarang nak bincang pasal salam. Kita sekarang bincang selawat. Selawat ni salli, bukan wasallim. Allahumma salli. Tu kita faham. Salli ni kena selawat ke atas Nabi dan Anbiya dan Malaikat boleh. Kalau selawat kepada sahabat atas jalan tabi'. Sekarang ni salim boleh tak? Boleh. Sebab apa boleh? Dikiaskan. Dan mengkias oleh Abu Muhammad Al-Juwaini akan salam dengan selawat pada yang ghaib. Pada yang ghaib mana? Tu yang kata pada yang ghaib tu. Nak kata salim. Kalau salim ni ai salim anta. Ikutkan tu dhamir kotak juga tu. Yang ghaib mana tu? Mengkiyah oleh Abu Muhammad Al-Juwaini akan salam dengan selawat pada yang ghaib. Tiada diqiyaskan pada yang mukhatab. Ada bahawasanya disunatkan salam itu dengan asing pada selawat yang pada mukhatab tu. Tak tahu tu apa dia tu. Wallahu a'lam. Tu
Dan lagi kerana mengikutkan perbuatan ulama mutaqaddimin, ni masih lagi illah kenapa disebutkan selawat dan salam. Dia kata dan lagi kerana mengikutkan perbuatan ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, dan mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Sekaliannya noktah. Ulama mutaqaddimin bila buat kitab, ulama mutaakhirin bila buat kitab, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin bila dia selawat kata Nabi SAW, dia kata Allahumma salli wa sallim. Ada salli dan sallim. Ada yang selawat ke atas keluarga dia, ada selawat ke atas sahabat dia. Jadi ada belakang lengkap, tidak putus-putus, tidak tergantung. Habis. Maka berkata ia Syekh Ahmad Al-Fatani, bila dah jelas dah berkenaan dengan selawat dan salam, maka dia pun marilah matan dia. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, wa ala alihi alladhina balaghu ad-darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina yaz'abna baza'u nujumal huda binassi ikhbarihi. Arti kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya tu dia dah tafsir dah. Dia kata dulu dalam mukadimah dia bahawasanya dia akan aid dhamir segala nya dia tu dan menghuraikan ibarat. Jadi nya tu rujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai oleh mereka itu siapa? Dia tafsir dah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa pangkat yang tinggi pada dunia dan akhirat. Ulah bi'uluwi miqdarihi. Balaghud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi, dengan ketinggian qadarnya. Qadar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadar makna pangkat, martabat. Noktah. Tanbihun. Ini nak cerita berkenaan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Bertanbihun, bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tempat haram makan zakat itu, iaitu pada tempat haram makan zakat, maqam zakat lah, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Noktah. Itu atas mazhab Syafi'i. Jadi keluarga Nabi ni sebuah maqam zakat ialah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu atas pandangan mazhab Syafi'i. Dan pada tempat puji, iaitu tiap-tiap orang yang mukminin yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kata kullu mukminin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa tu dia panggil keluarga Nabi dari sudut maqam puji. Dan pada tempat doa, pada maqam doa pula, tiap-tiap orang mukminin royahnya, dan jikalau adalah ia mukminin orang yang berdosa sekalipun. Tu kullu mukminin walau asiyan. Dan maqam doa yang sesuai pada selawat ni. Kebiasaannya, kalau selawat itu tidak dikaitkan dengan sifat-sifat yang menunjukkan keluarga dari sudut maqam zakat, keluarga dari sudut maqam orang mukmin yang bertakwa sahaja. Kalau dia secara umum, makna dia diterjemah dan ditafsirkan alihi, situ keluarga dengan makna keluarga maqam doa. Kecuali kalau dia kaitkan dengan sifat-sifat yang khusus menunjukkan keluarga yang Bani Hashim, Bani Muttalib, dan juga keluarga dari sudut kullu mukminin taqiyyin faqat. Kemudian kata musannif, kerana bahwasanya orang yang berdosa terlebih sangat berhajat kepada doa daripada orang yang lain daripada orang berdosa. Jadi dia lebih berhajat pada doa. Orang mukmin yang bertakwa bukannya tak berhajat pada doa, dia panggil lebih selamat lagi lah, dah kategori selamat dah. Tapi orang dosa ni masalah, dia tu ada dosa fasik, kalau mati kan tak dapatkan kepada Allah Ta'ala dan masuk neraka. Jadi dia berharap kepada doa tersebut supaya dia bebas dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan inilah maqam doa tu yang munasabah di sini. Di mana? Di sini, di selawat kita ni. Yang kata mana tadi? Wa ala alihi alladhina balaghu ad-darajatil ula bi'uluwi miqdarihi. Habis. Kemudian seperti berkata setengah ulama,
seperti berkata setengah ulama. Noktah itu. Yang ni seperti mana yang disebut oleh sebagian ulama, alihi di sini sesuainya maqam doa. Namun begitu kita kena tengoklah qaid sifat kalau sini alladzina balagud darajatil ula bi'ului miqdarihi, iaitu orang yang keluarga Nabi yang sampai mereka itu keluarga Nabi kepada beberapa pangkat yang tinggi, yakni pada dunia dan akhirat, dengan ketinggian qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seolah-olah zahirnya dapat umum lagi lah. Tak qaid secara khusus untuk orang mukmin takwa saja. Tak qaid secara khusus keluarga Nabi dari sudut Bani Hashim, Bani Muttalib saja, tak ada. Habis. Kemudian kata musannif, dan segala taulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gilang gemilang, mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Noktah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.